Baik, terima kasih Najib kerana bantu kami fahami antara iaitu laporan dan kajian daripada Ninja Van Malaysia untuk menunjukkan bagaimanakah ciri-ciri e-shopaholics di Malaysia dan juga Asia Tenggara, termasuk juga dengan bagaimana untuk kita lihat sumbangan mereka terhadap e-dagang ini. Dan kali ini kita nak lihat dalam konteks Malaysia bagaimana Malaysia atau perniagaan iaitu keusahawanan boleh mengambil peluang dalam hal ini untuk memastikan kemampanan dalam perniagaan mereka. Sudah itu kita akan bawakan iaitu tetamu kita yang juga bersedia dalam talian iaitu Chris Daniel Wong, merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Iaitu Daniel, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Seperti data yang telah dibentangkan oleh rakan tugas Najib Arif tadi, kita nak lihat bagaimanakah ciri-ciri e-shopaholics atau pembeli tegak ini mampu mengukur iaitu keperluan pembeli e-dagang ini sendiri. Kalau kita lihat pada data semasa, memang kita tidak nafikan bahawa penurunan tu memang dijangka lah. Kenapa? Sebab kita nampak burnout. So pada semasa pandemik tu kita faham sebab ramai yang tak dapat nak keluar rumah. Tetapi selepas itu kita nampak there's a burnout. Dan kita juga nampak bahawa sekarang semakin lagi ramai para pelanggan yang keluar daripada rumah. Kita nampak hari Minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad jalan raya sesak. Jadi ada perubahan tu kembali seperti normal, seperti sebelum pandemik COVID-19. Itu yang kita nampak ni sekarang. Tetapi kalau kita nak sebut pada pembeli dalam talian yang tegar, peratusan tu ada meningkat sikit daripada sebelum pandemik. Sebelum pandemik ni kita nampak kecapaian orang kata pembeli tegar dalam talian tu tak sampai 10%. Tetapi sekarang ni kita nampak ada sampai ke angka 29%. Jadi saya rasa angka ni akan meningkat tetapi tidak akan secara mendadak sebab dia dah normalize dah sekarang. Baik, seperti yang Chris Daniel berkongsi, iaitu ia adalah dah dijadikan normalize. Tapi kalau kita lihat daripada yang Chris cakap tadi bahawa mengapa turun adalah disebabkan mereka burn out dan mereka ramai sudah keluar seperti yang Chris kongsikan, banyak jalan raya sudah sesak, mall pun sesak. Dan kita nak lihat juga kepada aspek mengapa penting bukan sahaja usahawan dan peniaga tempatan perlu membuat kajian ataupun penyelidikan untuk memahami sentimen e-shopaholics sebagai alat navigasi kepada ekosistem e-dagang, dan kita juga perlu melihat permintaan dan keperluan pelanggan tempatan, tetapi mengenali trend pembeli dan pembelian bukan sahaja di Malaysia tetapi merentasi negara terutama di Southeast Asia. Kalau kita lihat pada rata-rata produk yang dijual, diperdagangkan di dalam secara talian, kita nampak produk yang lazim seperti fashion, seperti barang elektronik, seperti produk makanan dan sebagainya. Jadi kita kena para PMKS itu sendiri kena lihat apakah unique selling point mereka. Kalau saya nak sebut rata-ratanya, kalau kita lihat pada fashion, kita lihat pada barang elektronik, kebanyakan barangan tersebut adalah barangan yang diimport dan dijual, reselling, dijual semula di dalam pasaran tempatan. Kalau kita nak ke pasaran Southeast Asia, Asia Tenggara, negara-negara ASEAN dan selanjutnya, kita perlu ada produk kita sendiri, produk yang orang kata made in Malaysia, produk yang diperbuat di dalam Malaysia. Jadi bila kita ada produk unik yang sebegini, maka adalah orang kata ada permintaan itu tersebut. Jadi kita boleh meningkatkan kebolehcapaian kita apabila kita mempunyai produk kita yang tersendiri. Saya bagi contoh, mungkin Malaysia terkenal dengan produk-produk kesihatan tempatan seperti produk jamu. Saya bagi contoh saja, produk jamu. Ataupun produk makanan seperti kerepek durian. Saya bagi contoh je lah. Ini ada orang kata contoh yang paling mudah sekali. Jadi apabila ada unique selling points begini, produk yang unik ni, kita boleh ekspor ke negara-negara Asia Tenggara. Ada permintaan tu. Seperti contoh, kita lihat pada mereka yang menjual durian secara dalam talian. Kita lihat pada platform yang menjual kuih bulan secara dalam talian. Saya masih ingat pada tahun 2020 semasa pandemik ada satu platform tempatan yang menjual durian sehinggakan 1 juta kotak bungkus ke China hanya dengan secara dalam talian. Jadi inilah yang saya masukkan tu. Apabila kita mengambil produk daripada luar dan menjual semula di dalam pasaran, kita hanya boleh fokus pada pasaran tempatan.
untuk kita keluar negara, kita harus fokuskan pengembangan produk kita sendiri. Itu yang penting. Baik, kalau kita nak lihat antara data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia melalui kajian perdagangan borong dan runcit, antara rekod ataupun perincian menunjukkan antara subsektor bagaimanakah prestasinya. Kalau kita lihat, iaitu mereka juga memberi fokus terhadap indeks jualan runcit melalui internet ini, di mana indeks ini merekodkan negatif 0.8% iaitu year on year pada Mei tahun ini berbanding 4.1% pada April. Dan bagi nilai pelarasan musim, indeks ini juga menguncup negatif 5.5% berbanding bulan sebelum ini. Kita dapat lihat year on year jatuh, month on month kedua-dua merosot. Sudah tentu seperti yang Chris ada kongsikan bahawa antara kemerosotan adalah disebabkan burnout dan ramai orang sudah pergi membeli belah secara fizikal. Tetapi adakah ini disebabkan penurunan kemerosotannya disebabkan seperti yang Chris Daniel katakan tadi, iaitu kita Malaysia kurang mempunyai barang original, dan bagaimana perkara ini memberi kesan terhadap KDNK kita, negara kita, apa yang kita boleh cakap dalam masa terdekat ini? Kemerosotan itu seperti yang saya sebutkan tadi itu memang dah kita jangka. Jadi untuk membina semula orang kata pengguna online shopping yang tegar, jadi kita lihat isu yang pertama ialah kita tak boleh nak lagi bahawa kemerosotan itu ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat pada tahun sebelumnya, pada tahun 22 dan 21, kita ada pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Jadi di sana kita nampak bahawa pasaran mempunyai nilai, ada tunai. Para pembeli mempunyai tunai pada 2 tahun tersebut. Jadi kita nampak ramai shopping online sebab mereka ada duit, ada cash. Tetapi sekarang ni kita nampak normalisasi. Untuk kita mengekalkan pembeli tegar, yang pertama kita kena kekalkan 29% pembeli tegar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membina pembeli tegar supaya angka itu makin naik. Jadi di sini kita kena lihat pada promosi. Apakah barangan tempatan, apakah barangan yang kita import boleh kita promosikan dengan harga lebih kompetitif berbanding dengan mall. Kalau kita lihat pada 2 tahun yang lampau, kita nampak banyak promosi. Dan promosi tersebut memerlukan duit tunai yang banyak untuk kita burn marketing fund. Saya sebut marketing fund burn. Jadi apabila ada marketing fund burn tu, kita bagi banyak diskaun. Kita bagi pengantaran secara percuma. Jadi maka kita nampak trend online shopping itu meningkat. Tetapi pada masa sekarang ni yang kita nampak tu, marketing fund burn ataupun diskaun tak banyak dah sekarang di dalam orang kata pembelian secara talian. Tak banyak. Jadi apabila kita nampak benda tu dah tak ada, jadi orang tak beli. Yang pembeli tegar ni, dia beli secara dalam talian kerana produk yang ditawarkan secara dalam talian tu, orang kata produk yang khusus. Macam saya bagi contoh, saya sendiri apabila saya nak beli dalam talian, saya akan beli barangan yang kecil-kecil, small items, small parcel item. Contoh, boleh katakan sejenis, orang kata, sejenis produk kesihatan, suplemen contohnya. Saya tak akan bawa kereta semata-mata ke tempat tersebut untuk membeli produk kesihatan itu ataupun suplemen itu sebab harga minyak, harga tol dan sebagainya melampaui orang kata kos pengantaran. Jadi saya beli secara dalam talian. Apabila kos pengantaran hanyalah RM5 ataupun RM6 saja berbanding dengan saya bawa kereta, saya nak bayar tol, petrol dan sebagainya lebih daripada RM5. Jadi kita kena fokus pada small parcel item. Small parcel item ialah orang kata the biggest revenue. Walaupun dia dapat kecil satu-satu, tetapi benda sebeginilah yang menyumbang kepada orang kata pembelian secara tegar. They will contribute more revenue apabila kita fokus pada small item. Baik, Chris, seperti data yang telah dibentangkan oleh rakan setugas Najib menunjukkan iaitu kenapa pentingnya e-shopaholics terhadap di negara Asia Tenggara. Kita dapat lihat itu persentage kumpulan kecil, itu beberapa peratusan kumpulan kecil ini. Tetapi macam mana kita nak jaga kumpulan kecil ini? Kita nak pastikan kemampanan terhadap rantaian e-dagang dari penjual sehinggalah pembeli, melihat kepada perubahan arus teknologi ketika ini, apa lagi landscape ataupun teknologi inovasi yang boleh lagi kita tambah baik, dan apa yang boleh kita jangkakan terhadap trend e-dagang bergerak ke hadapan, Chris? Kita kena lihat pada orang kata circular economy, supply chain, supply chain dalam circular economy. Orang yang pembeli yang banyak membeli secara dalam talian boleh rata-ratakan adalah pembeli yang orang kata cerdik. Kebanyakannya adalah Gen Y, pembelian cerdik, dan mereka juga memfokuskan pada SDG,
United Nations Sustainability Development Goal dan juga ESG, Environment, Social dan Governance. Apabila pembelian secara dalam talian ni, kita galakkan orang kata perkembangan ESG ya. Seperti social responsibility, financial responsibility, environmental responsibility, kita terapkan teras-teras begini. Jadi kita boleh pertingkatkan lagi pembelian secara dalam talian. Kenapa? Apabila kita membina mall sebagai contohlah, apabila kita membina mall, kita perlu bawa kereta, kita perlu pakaikan bahan api. Jadi benda ni tak mampan sebenarnya. Bukan kata perniagaan itu tak bagus, bukan maksud saya, tetapi kita nak wujudkan satu suasana yang mampan melalui penggunaan ESG. Jadi apabila kita praktikkan nilai-nilai tersebut, generasi yang baru ni akan lebih gemar orang kata membeli secara dalam talian ataupun mendapatkan servis secara dalam talian. Jadi inilah yang saya sebutkan tadi tu. Rantaian bekalan bulat tersebut ataupun circular economy tersebut. Bagaimana kita nak praktikkan nilai-nilai ESG ke dalam orang kata perdagangan digital. Baik, sudah tentu boleh bercakap mengenai e-shopaholic, seorang yang kaki shopping atau mempunyai ketagihan untuk membeli belah, terutamanya bila kita bercakap mengenai e-shopping iaitu pembeli tegar dalam talian, dan kita berharap walaupun kita lihat kumpulan kecil saja antara e-shopaholic, tapi kita melihat sumbangan mereka setakat ini mencapai 45%, iaitu lebih separuh. Dan bergerak ke hadapan, saya nak ucapkan terima kasih kepada Chris Daniel Wong, merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astronomy.com dan semua platform digital Astronomy.